Assalamualaikum dan selamat petang kepada hadirin sekalian yang berbahagia, ahli-ahli panel, tuan-tuan, perempuan, hadirin sekalian. Terlebih dahulu saya ucap banyak terima kasih kepada pihak yang mengadakan perhimpunan ini dan menjemput saya untuk hadir bersama. Saya ni nampak beza sikit daripada yang lain. Ya, tetapi apabila saya diberitahu bahawa kita ingin membincang PAC, report PAC dan juga kaitannya dengan 1MDB, saya fikir ada baiknya kalau pendapatnya sedikit yang ada kepada saya suarakan di sini. Yang pertamanya kita tahu bahawa setelah diumumkan laporan ini, laporan PAC, Najib berada di pentas di depan TV dan berkata bahawa PAC ini menunjuk bahawa dia tidak buat apa-apa kesalahan sama sekali. Ada kita. Ini Najib kata, bukan saya kata. Arul Kanda pun tadi disebut bahawa tidak ada apa-apa, nothing negative in the report. Semuanya baik belaka. Jadi apa sebabnya yang kita nak bising sangat? Kata Najib, saya ni nak bising pasal anak saya tak dapat jadi Perdana Menteri. Tak ada apa-apa kesalahan yang dibuat oleh Najib. Tetapi kita lihat bagaimana laporan ini bertujuan hanya satu saja. Untuk whitewash, untuk melepaskan Najib daripada tuduhan-tuduhan. Dan untuk memudahkan lagi, kita percaya bahawa laporan ini tidak ada kena-mengena dengan Najib. Dia mengenal pasti seorang kambing hitam. Nama dia Syarul. Wah, setia bukan main. Dia sanggup nak masuk jail pasal dia sayang sangat kepada Najib. Kita nak tengoklah bila dia masuk jail. Najib berkata bahawa dia tidak buat apa-apa kesalahan. Tetapi kita baca dalam surat laporan ini, satu kesalahan yang terbesar ialah berkenaan dengan tanggungjawabnya, responsibility-nya, berkenaan dengan bukan saja 1MDB, tetapi pemerintahan Malaysia. Dalam memorandum 1MDB ini, para 117 menyebut bahawa tidak ada keputusan ataupun apa-apa keputusan yang dibuat tanpa disah dan ditandatangani oleh Najib. Ini disebut tadi Kit Siang telah sebut perkara ini. Artikel 117 menyebut di situ bahawa tidak ada apa-apa keputusan boleh dibuat tanpa disahkan oleh Najib. Bagaimanakah kita mengesahkan sesuatu dokumen? Kita mengesahkannya dengan cara menandatangani. Bila kita tanda tangan satu kertas, satu artikel, ini bermakna kita memiliki dan mengesahkan dokumen itu. Tetapi sekarang ini
ada lawyer bagi Najib berkata, itu tak bermakna mengesahkan. Najib dia sign saja, dia tak tahu apapun isi kandungan. Dia tak baca pun. Ini lawyer. Saya ingat lawyer semua ni pandai-pandai, lebih pandai daripada doktor. Tapi lawyer ni cerita dalam hari ni punya laporan bahawa Najib sign pasal dia ini bukan tanggungjawab dia. Dia sign, dia tak tahu apa terdapat dalam dokumen itu. Dia sign saja. Tutup mata, sign. Macam mana orang macam ni boleh jadi Perdana Menteri? Saya nak minta kepada Datuk Seri Najib berasas kepada kebodohannya menandatangani dokumen tanpa baca adalah lebih baik dia letak jawatan sekarang. Ini Perdana Menteri tak baca, sign aja. Tak tahulah cek pun dia sign juga lah kot. Kalau cek tu tertulis nama dia di situ nak bagi 42 bilion, dia sign tak tengok, bukan salah dia. Ini Perdana Menteri kita yang dibantu oleh Arul Kandasamy. Arul mengaku hari ini, walaupun dia kata tak ada apa-apa pun yang salah dari pihak 1MDB ini dalam laporan PAC. Tapi hari ini dia mengaku nampaknya macam kita dah kena tipu. Baru dia sedar bahawa Aba dengan IPIC ni rupanya bukan Aba dengan IPIC daripada Abu Dhabi. Entah dia menjelma daripada mana tak tahu. Nama nak sama. Pasal nama nak sama, maka Arul pun percaya ini genuine. Jadi dia bagilah duit kepada orang ni. Tak sikit, 3 bilion saja. Kemudian baru tahu kata ini tak kenal ni orang online ni. Punya cekapnya dia mesti buat due diligence, periksa dengan teliti sebelum nak bagi duit. Kalau nak bagi duit RM100, saya kadang-kadang tak tengok muka lah pasal RM100. Ni nak bagi kepada orang bilion-bilion ringgit, tak tahu siapa dia. Kita tahulah orang Arab ni kadang-kadang pada kita nampak semacam saja. Semua ada janggut, semua ada jubah. Itulah sabit Arul tak kenal. Dia kata saya Aba. Saya IP. Tapi rupanya ada Aba yang lain. Tapi duit dah bagi. Duit dah bagi. Nampak dalam IMDb ini dia seronok sangat nak guna nama yang lebih kurang sama dengan syarikat-syarikat lain. Dia ada sebuah syarikat yang bernama Blackstone Real Estate dan sebagainya. Semua orang kata, ini syarikat Amerika lah, Blackstone Group. Tapi bukan. Dia guna nama, jadi boleh tipu. Inilah cara 1MDB. Sebab itu dia bagi duit kepada sesiapa pun ikut nama saja. Tak payah selidik. Dan keputusan nak buat pun tak payah refer kepada director siapa semua. Apa nak tanya director siapa semua? Bagi sajalah, bukan banyak sangat duit. Cuma $3 bilion aja. Orang bagi sampai $861 million. Gitu saja bagi. Tak ada apa. No document even. Yang peliknya bila minta dokumen tak ada. Baru nak cari.
tak jumpa. Auditor minta dokumen, tak ada. Jadi saya dapati bahawa dakwaan Najib dan Arul Kanda ni, bahawa PAC ni menjelaskan mereka tidak buat apa-apa salah. Itu nampak pelik sikit. Najib sign tak baca, tak salahkah? Arul bagi 3-4 bilion ringgit kepada orang yang dia tak kenal, tak salahkah? Ini ke jenis manusia yang diberi tanggungjawab untuk mengurus wang sebanyak 42 bilion ringgit. Guys, bagi orang ni saya 100 ringgit pun saya tak bagi kat dia. Jangan kata 42 bilion. Orang ini tidak ada perasaan tanggungjawab sama sekali. Sebaliknya mereka berkata bahawa mereka menubuh IMDb ini untuk menarik pelaburan ke Malaysia. Bila dia tarik pelaburan ke Malaysia, dia sampai ke Saudi. Macam mana? Kata nak bawa masuk, ini pergi keluar. Ini pun kilang-kilang pun dah jual kat China. Duit pergi ke mana? Jadi tak ada yang betul berkenaan dengan Najib dan Arul Kanda ini dalam PAC. PAC mengesahkan segala tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh Wall Street Journal, Sarawak Report, New York Times. Dia mengesahkan bahawa apa yang dituduh oleh mereka itu memang berlaku. Tapi yang salah bukanlah Najib. Syahrul salah. Najib ada di situ buat apa? Dia bukan ke penasihat. Dia penasihat British. Bukan macam penasihat Melayu. Penasihat British ni bila dia bagi nasihat kena ikut. Tak ikut dia sebat kita. Ini cara mereka menguruskan wang yang banyak. Tetapi saya berasa tak heran. Ini bukan berkenaan dengan Najib lah. Saya takut tak mau jadi macam Rafizi nak masuk. Saya takut nak masuk jail. Walaupun warder-warder dalam jail tu baik, tapi saya tak naklah masuk. Jadi saya tak sebut Najib. Semua ni witness. I am not mentioning Najib at all. Saya cuma nak cerita berkenaan dengan kejadian sesuatu. Satu orang tu, dia percaya bahawa duit boleh beli segala-galanya. Cash is king. Tapi dia tak ada duit. Jadi macam mana dia nak jadi king? Nak jadi king mesti ada duit, tapi dia tak ada duit. Apa dia buat? Curilah. Curi duit. Saya bukan kata Najib tau. Tak sebut Najib dalam sini. Saya nak tunjuk kalau bila kita percaya cash is king ini dan kita tak ada duit, kita nak duit banyak-banyak, nak bagi orang ini 1 million, orang ini 2 million, orang ini 500,000. Kita kena ada duit banyak, tapi duit tak ada. Nak kahwin anak apa semua, kita nak duit bukan? Kita tak ada duit, macam mana kita nak buat? Kita curi. Nak curi macam mana? Payah juga nak curi ni. Tanya Rosman. Itu saya tak kata. Datang seorang daripada Pulau Pinang. Dia ni bijak. Dia kata, bos, kalau nak curi, kita kena ada duit. Macam mana nak ada duit? Kita pinjamlah. Dia kata macam siapa nak pinjam, siapa nak bagi pinjam. Tak apalah, you ada connection dengan baik. Orang itu boleh garanti. Orang itu pun garanti, kita pun pinjam lah. Tak banyak, 42 bilion aja. Lah ni ada duit lah.
Lepas tu orang dapat tahu bahawa duit banyak ada dalam akaun kita. Bukan akaun Najib, akaun kita. Tak banyak juga. Cuma 2.6 bilion ringgit. Lah ni ada duit banyak. Bolehlah hulur. Dedak ke sana, dedak ke sini. Dedak ni, bila kita masuk dalam mulut, tak boleh nak cakap, dia nak keluar. Masuk dalam hidung tak boleh menyawa. Masuk dalam telinga tak boleh dengar. Masuk dalam mata tak nampak. Ada banyak orang yang macam tu. Lah ni, dia tahu banyak, dia nampak banyak, dia dengar banyak, tapi dia tak nak cerita pasal dedak. Ini mustajabnya dedak ni. Jadi bila kita ada duit banyak, kita boleh bagi dedak kepada orang. Bukan kita bagi duit dah. Kita tak bagi duit. Kita bagi dedak aja. Jadi banyak orang lah ni yang tak bercakap. Tapi apabila kita nak mengurus wang yang banyak, tak mudah. 1 bilion tahu banyak mana. Dekat suku bilik ni. Jadi nak usung duit pergi ke sana ke sini tak boleh lah. Dengan bank pun dia bukan ada duit cash banyak. Dia ada entry dalam book saja. Dia ada cek dia terima. Jadi bila ada cek, bermakna ada dokumen. Bila dokumen itu masuk dalam bank, bank kena catat, dia terima dokumen, dia keluar duit. Jadi banyak dokumen diperlukan apabila kita mengurus wang dengan bank. Kalau ada 100-200 ringgit, tak payah pergi bank lah. Boleh bubuh bawa tilam, bawa bantai. Tapi bila ada 42 bilion ringgit, nak bubuh dalam bantai tak boleh tidur. Jadi kena bawa pergi ke bank. Bila pergi ke bank, orang tahu. Nak sembunyi macam mana, takkan nak boleh sembunyi 42 bilion. Ada banyak orang tahu, tapi orang yang tahu ni dia kata ingat-ingat. Kalau awak cakap pasal ini, awak masuk dalam. Tapi ada orang yang berani sikit. Dia buat laporan polis. Kononnya Najib curi duit. Apa lagi? Kena tangkap lah. Sebab itu negara demokratik ini, Najib kata kita tak nak demonstrasi jalanan, signature campaign. Kalau tak buat demonstrasi jalanan dan signature campaign, apa kita boleh buat? Buat laporan polis. Buat laporan polis dituduh jadi teroris. Jaga-jaga kita ada teroris sini dalam bilik ni. Jadi kita tak ada jalan lain. Nak buat undi tak percaya, dah dedak kena banyak. Jadi kita tak ada jalan lain, melainkan kita kena cari jalan yang kita boleh buat walaupun tak terdapat dalam perlembagaan. Jadi sekarang ni kita lancar satu kempen mendapat signature. Kempen ini ialah kempen daripada rakyat, citizen, untuk tanda tangani satu deklarasi meminta supaya Najib letak jawatan. Ada orang yang jumpa saya kata, apa you boleh buat, dia sign banyak mana pun, Najib tak akan turun, raja pun tak akan peduli. Saya nak cerita sikit, pasal masa kita lawan dengan Malay Union, raja-raja dah tanda tangan McMaster Treaty, serah negeri-negeri mereka kepada British untuk dijadikan Malay Union. Rakyat tak ada kuasa. Tak ada perlembagaan yang memberi apa-apa kuasa kepada rakyat. Oleh itu rakyat tidak boleh buat apa-apa mengikut undang-undang
yang boleh dilakukan oleh mereka ialah mendesak raja supaya menolak perjanjian yang ditandatangani oleh mereka. Mendesak raja-raja. Apabila nak ditabalkan High Commissioner bagi Malayan Union, raja-raja didesak oleh rakyat mereka supaya jangan hadir dalam upacara itu. Dan raja-raja pun tidak hadir. Akhirnya raja-raja menuntut supaya dibatalkan perjanjian mereka dengan British. Walaupun tak ada dalam perlembagaan, walaupun rakyat pada masa itu tidak bijak, tidak ramai, tetapi suara rakyat adalah suara keramat. Kalau kita dapat tunjuk kepada raja-raja bahawa desakan ini, deklarasi ini datang daripada bermilion-milion rakyat, saya yakin raja pun gentar juga. Bukan saja gentar, mereka saya fikir akan mendesak Najib suruh berhenti. Mungkin jadi, mungkin tidak. Tapi kalau tak buat apa-apa, mungkin tidak ajalah. Sebab itu, walaupun kita melancarkan satu kempen yang tidak mempunyai asas kepada undang-undang ataupun perlembagaan, tetapi kalau kita tidak cuba, kita tidak akan berjaya. Saya yakin, kalau bermilion-milion rakyat Malaysia menandatangani deklarasi ini, raja akan ambil berat kepada desakan daripada kita. Saya berharap kita semua bertindak. Jangan kita setakat berucap sahaja, seronok dengar. Bila kita berkumpul dalam bilik ini, kita dengar cerita-cerita kelakar, boleh gelak ketawa, tapi tentang kerja kita kena buat. Sebab itu saya meminta kepada semua yang hadir pada malam ini supaya menandatangani yang belum tanda tangan lagi. Kita di Malaysia ni, kita suka keamanan. Kita tak suka kacau. Kita tak suka masuk jail. Kita tak suka income tax semua orang datang periksa buku-buku kita. Tapi kalau kita takut, kita tak ada apa-apa. Tak dapat apa-apa. Kata Mak Saleh, no risk, no gain. Ambillah sikit risiko. Tak apa. Saya dah kena panggil polis 2 kali. Tak apalah dia panggil. Kalau dia nak suruh join Rafizi pun apa nak buat, kena join lah Rafizi. Rafizi kata kononnya wadah-wadah semua baik-baik belakang, nanti bagi tilam kat dia. Tak payahlah tidur atas lantai. Saya ni dah tua, tak tahanlah macam tu, tapi apa boleh buat. Tuan-tuan dan puan-puan, saya merayu. Saya merayu supaya kita, kalau kita diam diri, kita akan jadi mangsa penindasan Najib. Sedikit sebanyak kita mesti berani. Dan kita cuma minta untuk tanda tangan dan memberi IC. Kenapa IC? Karena kalau tanda tangan, bubuh nama lain pun boleh juga. Macam Abah tadi. Bukan dia sebenarnya. Ini ditubuh khas untuk menerima duit. Saya ingat kita pakai IC lah bagus. IC ni bagus juga. Tak boleh silap kata orang lain. Jadi ini sedikit sangat yang kita minta. Saya datang pada malam ini kerana saya yakin semua yang hadir ini
berasa tidak puas hati dengan keadaan yang ada sekarang. Kita tahu cost of living, sara hidup kita sudah meningkat. Kena GST, ditarik balik segala subsidi, tol pun dah naik, minyak turun tapi tak ada rasa apa pun. Macam-macam yang berlaku di sini yang tidak baik. Tetapi bagi saya yang menyedihkan sangat ialah melihat Perdana Menteri kita pergi ke Singapura minta izin Perdana Menteri Singapura pasal nak buat jambatan, nak buat railway, high speed railway. Kita kena pergi tanya sebuah negara lain. Dia tak tahu ke kita dah merdeka? Nampak macam dia tak tahu. Tahulah dengan Obama ni okeylah. Obama kita nampak dia boleh ni. Tapi saya fikir bila kita merdeka, kita tak nak kuasa asing menguasai kita. Najib menggadaikan kemerdekaan kita. Caranya ialah dengan menggunakan konsultan daripada Amerika, daripada Britain, daripada Eropah. Juga ada pegawai-pegawai British yang bekerja dalam Prime Minister's Department. Saya tak tahu sama ada dia nak balik kepada zaman kita penjajah, dijajah ataupun tidak. Tapi nampak macam itulah. Jadi saya tak heranlah. Orang yang tak baca tiba-tiba sign dokumen, orang yang macam ini tak ada pendirian dan tak layak jadi Perdana Menteri Malaysia. Sekian, terima kasih.